Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zakidina bin Muhammad Noh. Dan mencik saya 10 DKM 20F 2008. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan penyelenggaraan penyamaan udara. Okey, penyelenggaraan penyamaan udara adalah penting untuk memastikan prestasi optimal dan jangka hayat sistem penghawa dingin. Penyelenggaraan tetap membantu mencegah kerosakan, meningkatkan kecekapan tenaga, meningkatkan kualiti udara dalaman dan menjimatkan wang untuk perbaikan yang mahal. Dalam panduan ini, kami akan membincangkan kepentingan penyelenggaraan penyamaan udara, langkah utama yang terlibat dan beberapa petua yang berguna untuk memastikan penyamaan udara berjalan lancar. Okay, objektif untuk penyelenggaraan penyamaan udara ada 4. Yang pertama adalah tingkatkan prestasi sistem. Tugas penyelenggaraan adalah membersihkan atau menggantikan penapis, menyemak dan melaraskan paras penyejuk serta memeriksa komponen untuk membantu mengoptimalkan prestasi sistem. Ini membawa kepada kapasiti penyurukan atau pemanasan yang lebih baik, aliran udara yang lebih baik dan kecekapan tenaga. Objektif yang kedua adalah memanjangkan jangka hayat peralatan. Penyelenggaraan yang betul dapat membantu mencegah kerosakan yang besar dan memanjangkan jangka hayat peralatan penyamaan udara. Pemeriksaan dan servis berkala mengenal pasti dan mengenai isu kecil sebelum ia meningkat kepada perbaikan yang mahal atau kegagalan sistem. Objektif yang ketiga adalah meningkatkan kualiti udara dalaman. Membersihkan dan menyelenggara sistem penyamaan udara untuk mengurangkan pengumpulan habuk, kotoran dan allergen dalam sistem. Ini menggalakkan kualiti udara dalaman yang lebih sihat dengan menghalang penyebaran bahan cemar dan allergen ke seluruh ruang. Objektif yang terakhir adalah pastikan kecekapan tenaga. Sistem penyamaan udara yang diselenggara dengan baik dapat beroperasi dengan lebih cekap, menggunakan lebih sedikit tenaga untuk menyediakan tahap penyurukan atau pemanasan yang diingini. Ini membantu mengurangkan penggunaan tenaga, menggunakan bil utiliti dan menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Jenis penyelenggaraan penyamaan udara terbagi kepada 8. Yang pertama adalah pembersihan tetap, yang kedua pembersihan gegelung, yang ketiga pembersihan longkang kondensat, yang keempat pemeriksaan tahap penyejuk, yang kelima pemeriksaan komponen elektrik, yang keenam pelinciran, yang ketujuh penentukuran termostat, yang terakhir adalah pemeriksaan keseluruhan sistem. Okey, untuk pembersihan tetap, ini telah melibatkan pembersihan atau penggantian penapis udara yang meningkatkan kualiti udara dan kecekapan sistem. Ia juga termasuk membersihkan gegelung, pilah kipas dan komponen lain untuk mengeluarkan habuk dan sepihan. Untuk pembersihan gegelung pula, lama-kelamaan gegelung dalam penyamaan udara boleh mengumpul kotoran dan sepihan menggunakan kecekapannya. Pembersihan gegelung melibatkan penyikiran timbunan untuk memastikan pertukaran haba yang betul dan meningkatkan kecekapan tenaga. Okey, untuk pembersihan longkang kondensat, longkang kondensat mengeluarkan lembapan dari penyamaan udara. Jika ia tersumbat, ia boleh menyebabkan kebocoran air atau pertumbuhan acuan. Membersihkan longkang kondensat menghalang masalah ini. Okey, untuk pemeriksaan tahap penyejuk, paras penyejuk yang rendah boleh menunjukkan kebocoran atau isu lain. Memeriksa dan melaraskan paras penyejuk secara kerap memastikan prestasi penyejukan optimal dan kecekapan tenaga. Okey, untuk pemeriksaan komponen elektrik, memeriksa sambungan elektrik, kawalan dan komponen untuk memastikan operasi penyamaan udara yang selamat dan cekap. Sebarang sambungan yang longgar atau rosak boleh diatasi dengan segera. Okey, untuk pelinciran, melincirkan bahagian yang bergerak seperti motor dan kipas untuk membantu mengurangkan geseran dan haus. Ini menggalakkan operasi yang lebih lancar dan menjangkakan jangka hayat komponen. Okey, untuk
penentukuran termostat. Penentukuran termostat memastikan kawalan suhu yang tepat dan mengelakkan penyejukan berlebihan atau terlalu panas. Okey, yang terakhir, pemeriksaan keseluruhan sistem. Pemeriksaan tahunan atau 2 kali setahun oleh juruteknik profesional boleh mengenal pasti sebarang potensi isu atau ketidakkecakapan dalam sistem penyambaran udara. Ini membolehkan perbaikan yang tepat pada masanya dan penyelenggaraan pencegahan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Syamsul Aziz bin Azhar dalam Buka Malaysia 10 DKM 20F2051. Okay, jadi untuk bahagian saya akan menerangkan beberapa list of equipment untuk maintenance aircon ini. Okey, jadi untuk equipment yang pertama dalam list of equipment kami ini adalah manifold gauge set. Ia berfungsi sebagai untuk used to measure the pressure of refrigerant in the system. Jadi untuk mengukur tekanan yang berlaku dalam sistem. Manakala untuk equipment kedua adalah termometer. Termometer adalah seperti biasa used to measure air and surface temperature untuk kita sukat suhu aircon tersebut. Jadi untuk equipment yang seterusnya yang digunakan sepanjang maintenance aircon ini berlaku adalah wrench yang berfungsi sebagai untuk essential for connecting and disconnecting refrigerant lines and fittings. Dan yang keempat iaitu condenser fin clamp, iaitu used to straighten bend or damage condenser fins. Okay, jadi untuk equipment yang seterusnya iaitu seperti screwdriver, yang seperti yang kita tahu screwdriver digunakan untuk membuka skru dan nut, skru maksud saya. Seterusnya iaitu flaring tool, used to create a flare on the end of a copper pipe for proper connection. Dan tadi untuk screwdriver pula adalah untuk both flat and Phillips head screwdriver for removing and tightening screw. Untuk skru yang ketat kita akan pakai screwdriver lah sepanjang maintenance ini berlaku. Jadi yang ketujuh pula iaitu multimeter. Multimeter digunakan untuk essential for measuring electrical voltage, current and resistance during troubleshooting. Yang ke-8 clamp meter, used to measure electrical current flowing through a wire or component. Jadi untuk multimeter ni untuk kita cek voltan yang terdapat dalam arus elektrik tersebut. Untuk clamp meter pun sama juga, cuma dia cara dia untuk kita clamp. Okey, dah habis untuk list of equipment. Saya akan sambung pula dengan SOP of air conditioner. Okey, macam mana kita nak maintain aircon itu. Okey, dekat sini ada 12 prosedur ataupun SOP. Yang pertama iaitu safety first. Seperti biasa kita akan mengutamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Nombor 2 adalah power off. Kita off dulu semua current arus yang datang. Nombor 3 cleaning the air filters. Nombor 4 cleaning the evaporator and condenser coil. Nombor 5 cleaning the condensate drain. Jadi itu daripada 3 sehingga 5 ni kita buat kerja pembersihan ataupun cleaning, mencuci. Nombor 6 inspecting and cleaning the condenser unit. Nombor 6 ni kita inspect dulu macam mana. Kalau terlalu perlu kita cuci, kita akan cuci lah. Untuk nombor 7 iaitu checking refrigerant levels. Kita akan tengok level dia, kita check. Nombor 8 inspecting electrical connection. Kita akan check elektrik tu, sambungan elektrik tu macam mana, okey ke tak. Nombor 9 lubricating moving part. Kita tengok pelincir, minyak pelincir okey ke tak. Nombor 10 testing the thermostat. Nombor 11 kita power on balik current dan power on balik semuanya. Nombor 12 kita lakukan regular maintenance schedule. Jadi ini adalah 12 SOP untuk air conditioner. Jadi selepas SOP, seterusnya kita akan teruskan dengan team of maintenance organisation. Jadi ini adalah carta organisasi untuk unit penyelenggaraan di Politeknik Seberang Perai. Jadi kami telah letakkan sebuah gambar ataupun carta organisasi yang telah kami ambil sepanjang kami membuat kajian tentang case study kami yang lakukan di unit penyelenggaraan Politeknik Seberang Perai. Jadi seterusnya iaitu registration of equipment. Jadi untuk registration of equipment ni pula, ini adalah contoh borang ataupun surat
sesuatu barang equipment tu masuk dan dia akan registerkan masuk dalam borang ini. Jadi untuk seterusnya iaitu Standard Operation Procedure SOP machine, yang tadi kita cakap tentang macam mana kita nak maintainkan air conditioner ataupun aircon. Ini adalah SOP untuk machine pula. Jadi sekian, terima kasih daripada saya, Syamsul Azri bin Azhar, Mekat Trade 10 di KM20F 2051. Kita akan bersambung pula dengan rakan seperjuangan saya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Sukri bin Nazri. Nombor matrik saya 10 DKM 20F 2010. Saya ada kelas DKM 5A. Okey, saya akan teruskan dengan maintenance planning and scheduling. Okay, what is maintenance planning and scheduling? Okay, yang pertama ialah reduce equipment downtime, iaitu mengurangkan masa henti peralatan. Contohnya membuat pemantauan pengeluaran dan membuat jadual penyelenggaraan serta pencegahan. Yang kedua ialah reduce lower maintenance cost, iaitu kurangkan kos penyelenggaraan yang lebih rendah. Contohnya perhatikan perbelanjaan sebelum melakukan penyelenggaraan. Amalkan penyelenggaraan pencegahan yang baik dan latih kaki tangan perkhidmatan dan pembaikan yang ada. Okey, yang ketiga ialah increase equipment lifespan. Contohnya menjaga kebersihan peralatan dan melakukan penyelenggaraan pencegahan yang teratur. Okey, yang terakhir ialah to keep equipment in good working order and make sure they are carried out promptly. Okay, seterusnya the maintenance planning and scheduling process for air conditioner. Okay, yang pertama equipment assessment. Okay, yang kedua maintenance task identification. Yang ketiga task description and procedure. Yang keempat resource estimation. Yang kelima work order generation. Yang keenam prioritization and scheduling. Yang ketujuh resource allocation. Yang ke-8 communication and notification. Yang ke-9 execution and documentation. Yang ke-10 review and optimization. Okay, seterusnya significance of maintenance planning and scheduling. Planning and scheduling maintenance is a crucial step in ensuring the dependability, accessibility and performance of machinery and equipment. The following examples show the importance of maintenance planning and scheduling. Yang pertama, reduce downtime. Contohnya track downtime dan memantau pengeluaran. Dan yang kedua, better performance of the equipment. Yang ketiga, increase safety. Contohnya gunakan tanda dan label, gunakan alat peralatan yang betul dan cipta budaya keselamatan di tempat kerja. Yang keempat, efficient use resources. Contohnya remanufacturing, repair, maintenance, recycle and eco design. Yang kelima, regulation compliance. Patuh dengan arahan yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya table of planning and scheduling. The following column could be present in a planning and scheduling table. Okay, iaitu yang pertama equipment or asset. Yang kedua task. Yang ketiga frequency. Yang keempat priority. Yang kelima assign. Yang keenam resources. Yang ketujuh scheduled date. Yang ke-8 actual date. Dan yang ke-9 status. Serta yang ke-10 notes. Seterusnya ialah workshop layout. Okey, gambar yang pertama ni ialah floor plan layout. Gambar kedua pula ialah evacuation plan layout. Ini adalah kawasan yang biasa dilakukan penyergaan seperti aircon. Okey, gambar yang pertama ni menunjukkan jadual induk penyelenggaraan berkala yang dilakukan oleh kontraktor penyelenggaraan Politeknik Seberang Perai. Dan yang gambar yang kedua pula menunjukkan jadual penyelenggaraan berkala cooling tower di Politeknik Seberang Perai. Seterusnya maintenance record. What is a maintenance record? Yang pertama, must take maintenance records
info account. Yang kedua, offer a record of all maintenance procedure such as inspection, repair and replacement carried out on machinery or other asset. Dan yang ketiga, use to discover trend and pattern in equipment performance and maintenance requirement. Okay, typically a maintenance record contain the following detail. Okay, nombor satu, identification of the equipment or asset. Yang kedua, the precise maintenance task that was carried out such as an inspection, lubricant, repair or replacement is described here. Yang ketiga, maintenance date. Yang keempat, maintenance staff. Yang kelima, maintenance cost. And yang keenam, maintenance duration. Yang ketujuh, equipment condition. Yang ke-8, recommendation. Okey, dua gambar ni menunjukkan rekod penyelenggaraan harta moda yang kami dapatkan daripada staf maintenance Politeknik Semangperai. Terima kasih diucapkan kepada rakan saya Muhammad Sukri bin Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman Syahmi bin Fadli. Nombor kad matrik saya 10 DKM 20F2012 dan saya daripada kelas DKM 5A. Okay, sekarang saya akan meneruskan tujuan pembentangan kami. Yang seterusnya, safety precautions. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelakkan kemalangan, penyakit dan kecederaan di tempat kerja disebut sebagai langkah keselamatan. Langkah-langkah keselamatan ini bertujuan untuk memastikan pelanggan, pelawat dan orang awam selamat. Perlindungan fizikal seperti halangan keselamatan dan peralatan perlindungan adalah dua contoh cara menjaga keselamatan anda. Anda juga boleh melaksanakan proses peraturan dan program latihan untuk menggalakkan amalan kerja selamat. Yang seterusnya, terdapat 5 contoh langkah keselamatan yang boleh digunakan di tempat kerja yang berjaya saya perolehi. Yang pertama, peralatan pelindung diri ataupun PPE. Ini terdiri daripada peralatan yang dipakai oleh pekerja seperti cermin mata, keselamatan, sarung tangan, topi keledar keras dan alat pernafasan untuk melindungi mereka daripada bahaya seperti bahan kimia, objek terbang dan bunyi yang kuat. Yang kedua pula iaitu halangan dan pengawal keselamatan. Perlindungan struktur ini bertujuan untuk memastikan untuk mengelakkan kemalangan dan kecederaan untuk membina penghalang antara pekerja dan potensi bahaya seperti mesin atau bahan berbahaya. Yang ketiga pula adalah latihan dan pendidikan. Program latihan dan pendidikan berterusan dalam keselamatan boleh membantu kaki tangan dalam mengenali dan mengelak potensi bahaya serta mempelajari amalan dan prosedur keselamatan yang diperlukan. Yang keempat, mengenal pasti bahaya dan penilaian risiko. Dengan kerap menilai tempat kerja, organisasi boleh mengesan kemungkinan risiko dan bahaya dan meletakkan langkah keselamatan untuk menghentikan kemalangan dan juga kecederaan. Yang kelima, mempunyai prosedur. Organisasi harus mempunyai prosedur untuk bertindak balas terhadap kecemasan seperti kebakaran, bencana alam atau kemalangan tempat kerja untuk mengurangkan risiko kematian dan kecederaan di tempat kerja. Seterusnya ialah safety rules. Peraturan keselamatan ialah satu set arahan dan cadangan yang bertujuan untuk mengelakkan kemalangan, penyakit di tempat kerja. Mereka diletakkan di tempat-tempat untuk menjamin keselamatan orang awam, pelawat dan kaki tangan. Matlamat peraturan keselamatan adalah untuk menyediakan tempat kerja yang selamat dan mengelakkan kemalangan dan kecederaan. Menghormati peraturan keselamatan membantu mengurangkan kemungkinan kemalangan dan kecederaan di tempat kerja yang boleh mengakibatkan pengeluaran terlepas, bil perubatan yang mahal dan juga tindakan undang-undang. Merujuk kepada tugasan kes tadi kami, garis panduan keselamatan yang perlu diingat semasa menjaga penghawa dingin anda. Yang pertama, matikan kuasa. Untuk mengelakkan kejutan elektrik, matikan dahulu kuasa penghawa dingin anda di pemutus gitar ataupun switch sebelum menggunakan sebarang kerja pembaikan. Yang kedua, pakai peralatan pelindung diri PPE yang sesuai seperti sarung tangan, cermin mata dan alat pernafasan jika perlu. PPE tambahan mungkin diperlukan bergantung kepada kerja penyelenggaraan yang dilakukan. Yang ketiga pula, mematuhi arahan penghilang. Apabila penyelenggara dan membaiki penghawa dingin anda,
perlu mengikut garis panduan pengilang dan hanya menggunakan komponen gantian yang telah pun diluluskan. Okey, yang keempat, berhati-hati semasa bekerja di tempat tinggi. Contohnya, perlu menggunakan tangga yang kuat dan stabil, dan juga perlu menyuruh rakan untuk tolong pegang tangga supaya tangga tersebut tidak jatuh dan tidak mengakibatkan kecederaan yang serius. Okey, yang kelima pula ialah mengelakkan sentuhan bahan pendingin. Ia boleh merangsangkan kulit dan mengakibatkan luka bakar atau radang dingin. Yang keenam, ventilasi kawasan kerja dengan betul untuk mengelakkan penyedahan kepada asap yang berbahaya apabila menggunakan produk pembersih atau penyejuk. Okey, yang ketujuh, mengikut prosedur pelupusan yang betul, mematuhi piawaian tempatan, negeri dan persekutuan apabila melupuskan bahan berbahaya termasuklah penyejuk. Yang seterusnya adalah Personal Protective Equipment ataupun PPE. Peralatan pelindung diri PPE ialah peralatan khusus yang dipakai oleh pekerja untuk melindungi mereka daripada bahaya tempat kerja yang boleh mengakibatkan penyakit dan kecederaan. PPE terdiri daripada alat-alat termasuklah suit seluruh badan, topi keredak, alat pernafasan, sarung tangan dan juga cermin mata keselamatan. Jenis kerja yang dilakukan dan risiko yang terlibat dengan kerja itu akan menentukan PPE yang tepat yang diperlukan untuk melindungi pekerja daripada risiko yang tidak boleh dialih keluar melalui kawalan kejuruteraan atau pentadbiran. Penggunaan PPE adalah komponen yang penting dalam keselamatan tempat kerja. PPE boleh berfungsi juga untuk mengurangkan risiko bahaya atau penyakit dengan berfungsi sebagai penghalang antara pekerja dan juga bahaya. Okey, berikut merupakan contoh-contoh PPE yang mungkin diperlukan semasa menyelenggara unit penghawar dingin berdasarkan kes study kami. Okey, yang pertama ialah perlindungan mata. Cermin mata ataupun Google keselamatan boleh melindungi mata daripada habuk, serpihan dan bahan yang lain yang mungkin terhasil semasa tugas penyelenggaraan. Yang kedua, perlindungan tangan. Sarung tangan boleh melindungi tangan anda daripada bahaya benda yang tajam, permukaan yang panas dan bahan kimia yang digunakan dalam tugas pembersihan dan juga penyelenggaraan. Yang ketiga, perlindungan kaki. Boot yang keras akan melindungi kaki anda daripada objek yang keras yang jatuh, dan juga tapak yang tidak licin boleh menghentikan gelinciran yang dan anda tidak akan jatuh. Yang keempat, perlindungan badan. Suit seluruh badan, apron atau peralatan perlindungan lain mungkin diperlukan untuk melindungi anda daripada pendedahan bahan kimia atau bahaya yang lain bergantung kepada bahaya khusus yang ada. Seterusnya ialah Inventory Management System. Proses pengurusan inventory ialah memantau dan mengawal selia aliran bekalan, bahan dan item di dalam syarikat atau organisasi. Sistem pengurusan inventory ini ialah perisian yang memperkemaskan dan mengautomasikan pengurusan inventory dengan membolehkan komunikasi antara pembekal dan pelanggan dan menawarkan keterlihatan ke tahap inventory merentas banyak lokasi. Sistem pengurusan inventory juga boleh membantu firma dalam meningkatkan pengurusan rantaian bekalan mereka. Mereka boleh berinteraksi dan sistem perisian lain seperti sistem tempat jualan dan perisian perakanan, serta boleh mencipta data dan analitik untuk membantu organisasi untuk membuat keputusan termaklum tentang pengurusan inventory. Penggunaan sistem pengurusan inventory untuk penghawar dingin mempunyai beberapa faedah. Berikut adalah beberapa faedah yang telah pun disenaraikan. Yang pertama, tahap stok yang dioptimalkan. Hal ini adalah untuk memastikan mereka mempunyai kuantiti produk yang betul tersedia untuk memenuhi permintaan tanpa terlebih stok. Ini mungkin mengurangkan perbelanjaan dan penyimpanan dan mengurangkan sisa. Yang kedua pula ialah ketepatan yang lebih tinggi. Perniagaan mungkin mengurangkan kemungkinan ralat dan memastikan data inventory mereka adalah tepat dan terkini dengan mengautomasikan proses penjejakan. Yang ketiga, penyusunan semula yang dipermudahkan, iaitu boleh membantu dalam mengurangkan masa memimpin dan kemungkinan kehabisan stok. Yang keempat adalah keterlihatan masa nyata. Sistem untuk mengurus inventory boleh memberi pengguna akses kepada data masa nyata pada tahap inventory di pelbagai lokasi. Ini boleh membantu syarikat menguruskan inventory dengan bijak dan memastikan produk yang betul tersedia pada masa yang sesuai dalam kuantiti yang betul. Yang kelima pula adalah perkhidmatan pelanggan yang lebih baik. Perniagaan mungkin memberikan perkhidmatan pelanggan yang lebih baik dan mengelakkan kelewatan dalam menyelenggara atau membaiki unit dengan memastikan sistem penyaman udara dan alat gantinya sentiasa boleh diakses apabila diperlukan.
Dan yang keenam, kecekapan yang lebih tinggi. Sistem pengurusan inventory boleh menyumbang kepada kecekapan yang tinggi. Ini boleh mengurangkan kos buruh dan membebaskan masa kaki tangan dengan tugas yang lain. Okey, berikut adalah beberapa ciri utama sistem pengurusan inventory, iaitu cool front untuk penghawar dingin, iaitu pertama, penyediakan inventory masa nyata yang tepat dimungkinkan oleh perisian yang menawarkan keterlihatan masa nyata ke tahap inventory merentas pelbagai lokasi. Yang kedua, penyusunan semula automatik untuk mengelakkan kehabisan stok. Perisian boleh dikonfigurasikan untuk memesan unit penyaman udara secara automatik dan bahagian yang menyertainya apabila tahap inventory turun di bawah ambang yang telah pun ditetapkan. Yang ketiga, sokongan untuk pengibasan kod bar dalam perisian. Ia memudahkan untuk menjejak dan mengurus inventory dalam masa yang nyata. Yang keempat, aplikasi mudah alih. Program ini termasuk aplikasi mudah alih yang membolehkan profesional berkhidmatan lapangan mengakses data inventory, memantau tahap inventory dan menjana pesanan pembelian. Yang kelima, pelaporan dan analitik. Program ini mungkin menghasilkan laporan dan analitik pada tahap inventory, arah aliran penyusunan semula dan penunjuk penting yang lain. Dan ia juga membantu syarikat membuat keputusan strategik tentang pengurusan inventory. Dan yang keenam, penyepaduan sistem. Untuk memudahkan prosedur pengurusan inventory ini, program ini boleh disepadukan dengan sistem yang lain, seperti contohnya perisian perakaunan. Okey, untuk kesimpulannya, penyelenggaraan memainkan peranan penting dalam kejayaan operasi dan penyelenggaraan kemudahan dan juga peralatan industri. Dengan itu, produk atau barangan yang telah pun diselenggara boleh digunakan dengan lebih lama lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.